terakhir, rasulan, dia mengutus rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatslu alaikum ayatillah, yang membaca kepada kamu ayat-ayat Allah. Ayatillah mubayyinat, mubayyinat yang menerangkan segala sesuatu. Mubayyinat, Al-Quran ini mubin. Mubin, dia ni jelas dan menjelaskan. Al-Quran dia jelas, jelas dan dia menjelaskan. Tuan-tuan boleh Google. Kalau musibah ni dalam Quran, ayat-ayat musibah kita boleh keluarkan. Tak perlu takut, kita boleh keluarkan dan kita tengok apa kata firman Allah terhadap musibah yang menimpa kita. Apa dia? Apa mesej dia yang Allah nak sampaikan kepada kita? Jadi kita jelas sangat di sebalik musibah apa mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampai. Jadi benda ni jangan aku tak tahulah, baca Quran tak adalah, kita nak pura-pura macam seolah-olah perkara ni Allah tak jelaskan begitu. Baru yang besar terjadi, fenomena alam yang besar macam ini terjadi, seolah-olah macam tak ada penjelasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masuk tandas pun Allah jelaskan kepada kita macam mana nak buat, apa nak buat masuk tandas. Takkanlah bah macam gini, banjir besar macam gini, Allah tak jelaskan kepada kita. Sampai kita umat Islam macam blur macam gitu, tak tahu apa, tak tahu. Boleh tanya Syekh, kenapa terjadi macam gini? Apa nak jawab kalau orang tanya kita? Kenapa negeri ni banjir, kena banjir? Tak pernah kena banjir, tiba-tiba kena banjir. Apa nak jawab? Cuba jawab sikit. Syekh, Syekh nak jawab? Kenapa? Dah tertulis. Masya Allah. Peringatan. Itulah sebenarnya senang aja. Ini peringatan bagi kita. Tak boleh lah, jangan terjaga peringatan. Macam seolah-olah kita buat maksiat ke, ada maksiat ke situ. Kan? Peringatan. Jadi kita ni macam itulah, bila saya tengok social media, perhatikan, macam tak ada apa-apa pula benda ni terjadi ke apa. Tak ada orang nak cakap ini peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal kalau cakap gitu je, orang kafir akan melenting dulu. What? Anything all God lah. Jaga. Nothing to do with God. Orang kafir cakap nothing to do with God. Mereka ada spesialis tuan-tuan yang tulis tentang perkara ni. Setiap kali banjir aja tuan-tuan tengok penulis-penulis mereka. Malaysia Kini, tempat-tempat tu spesialis. Saya baca, saya tahu dulu punya banjir pun sama juga. Di Penang pun dia tulis reason lah kenapa terjadi dia banjir di sana tu, di Penang tu. Last kali, and the most unlogical, foolish reason is this have to do with God. Dia kata apa? Foolish, yang bodoh punya pendapat, yang cakap ini ada kena-mena dengan Tuhan. Tuhan tengok tahun ni pun, yang ini pun ada juga. Ada juga. Pasal saya baca tengok, tengok dia punya penulis tu, dia punya specialist, punya penulis tu, betul-betul mereka hit memang kena. Umat Islam terus kena. Tak boleh nak cakap lagi. Tak boleh cakap. Mereka akan bantah dengan kata-kata mereka dan cakap dalam satu itu, ini pendapat orang gila, orang gila yang cakap. Yang ini ada kena-mena dengan Tuhan. Pendapat orang gila. Dia bagi kita gila pula, tuan-tuan. Seolah-olah semua orang kita tahu kan orang gila, tak betul. Kita juga kalau kita nak Nabi Nuh tu, Allah SWT turunkan azab, ini orang gila, crazy kan. Itu terjadi memang flood lah, big flood yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Nanti buat to do dengan God. Dia itulah, dari dulu sampai sekarang itu je yang mereka nak lari. Allah Subhanahu. Jadi itu masalah mereka, tak kisahlah tuan-tuan. Dia memang tak ada cahaya kan. Dia dalam kegelapan. Yang kita pula yang dah tahu ni, apa hal pula? Apa hal pula? Dan ini kita cakap sedih lah kita kan. Sedangkan
Allah utus Rasul, bacakan kepada kita ayat kita yang jelaskan perkara ini. Penjelasan supaya apa? Yukhrijal ladzina amanu wa amilus solihati minadh-dhulumati ilan nur. Supaya dia mengeluarkan, supaya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang-orang yang soleh, orang beriman dan soleh daripada zulumat, daripada kegelapan. Daripada kesesatan lah. Sesat kepada apa? Kepada nur, hidayah, cahaya, kepada cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kita tak tahulah sama ada Allah Subhanahu wa taala kita ni dah keluar daripada kegelapan ke atau masih lagi dalam kegelapan. Nampak masih lagi dalam kegelapan. Kalau kita terang, kita punya kata-kata terang je, jelas sangat isu ni terhadap apa isu saja, apa isu lah, bukan musibah ni semua. Apa saja isu ni jelas sangat umat Islam punya stand ni. Tapi kalau masih umat Islam masih tak dapat menerangkan kebenaran, masih dia pun sama juga dalam kegelapan. Sedangkan dia dah dapat cahaya ni, dia dah dapat cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala jelas sangat macam mana boleh itu. Sekarang isu cuci pula kuih pula. Takkan tak ada umat kita tak ada stand ke tuan-tuan? Kita tak ada pendirian ke? Sampai blur lagi dengan masalah ni. Apa masalah dia? Allah kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan saja. Jangan tolong menolong dalam perkara yang dosa. Perkara dosa ni. Perkara dosa awak nak tolong apa besar tak? Besok dia cakap, kita cakap ini berhala ni semua, Tuhan palsu ni. Dulu kau cuci kau gini semua, kau bersihkan gini semua. Macam mana? Jangan tolong. Jangan tolong. Kalau awak satu hari, contohlah, penagih dada minta tolong kita. Apa ni, beli dada, beli ganja apa, dia tolong tak? Kita dah tolong dia beli ganja. Lepas tu kau jangan hisap ganja dia. Yang kau tolong aku. Apa besar pula? Kalau kau tahu benda tu salah, kenapa kau tolong aku belikan? Kau kena balik kan? Sekarang bila nak dakwah orang, nak dakwah apa tuan-tuan? Nak dakwah apa? Kalau kita diperintah dakwah kepada orang di kuil tu, nak dakwah apa? Kita nak angkat salam. Kalau salah, kenapa kau itu tolong kita? Kau tak ada pendirian ke? Dia belasah kita balik. Kau tak ada pendirian ke? Benda yang salah. Benda yang salah. Kalau kita, ni benda ni salah. Dia ada pendirian dia. Jadi kita cakap benda yang haram, ini tak halal. Kita ada pendirian kalau halal lah. Kalau kita makan benda yang halal, dia tahu. Dia tahu kalau kita cakap benda ni yang haram, lepas tu kita makan. Kau cakap je benda ni, apa ni, tak boleh makan, tapi kau makan, awesome tak? Apa dia cakap, kita nak jawab apa? Kan kita kena balik kan? Jadi benda yang salah, kita cakap salah, aku tak ada kena benda. Tak apalah, panggil orang lain lah untuk nak itu. Ini isu kita masih lagi tak tahu kita punya stand kita. Tak tahu kita punya stand. Tapi ini dah banjir, dah ini apa boleh buat, kita cakap. Kita macam seolah-olah nanti ada pula cakap, anak saya cakap nanti dia tolong basuhkan masjid kita, macam mana pula? Jangan minta tolong dia. Rasulullah SAW bila nak pergi perang, orang musyrik datang. Orang musyrik datang, dia kata dia nak ikut perang bersama orang Islam. Rasulullah tak kata jangan. Rasulullah tolak dia punya itu. Tak boleh ikut. Jangan ikut perang. Rasulullah tolak dia. Tengok Rasulullah SAW mesti. Engkau tak boleh ikut pun. Tak boleh itu. Nanti jadi macam gini ya. Contohlah surau ni, apa ni, kita panggil orang kafir untuk buka puasa lah, untuk ini, ini harmoni lah, begini kita panggil dia. Besok dia punya perayaan dia panggil kita, macam mana? Macam mana Syed? Kita kata tak boleh. Apa tak boleh? Engkau punya perayaan, kau jemput kita datang. Sekarang kita punya perayaan, kita jemput kau dalam kuil kita,
Kau tak datang, siapa punya salah? Yang kau pergi jemput buat apa? Kau pergi jemput buat apa pula? Siapa ini masalah agama. Agama tak payah jemput lah. Orang-orang tak, bukan agama kita. Nak jemput dia, jemput apa ni, hari Malaysia boleh lah, hari apa, hari ni boleh lah kan. Hari agama ni, awak nak buka puasa, nak sibuk orang kafir, nak masuk kan, buat apa pula? Lepas tu orang kafir kalau jemput awak pula, dia punya Holy Ghost punya festival, dah serba salah. Ini terjadi bukan di sini, di Singapura. Terus terang tahu tak, mereka pengurusi datang, siapa nak pergi ni ke kuil ni, dia dah jemput kita. Ini masalah pandai betul jemput dia untuk buka puasa. Nak tunjuk kita harmoni lah, mari buka puasa tu. Apa kena mengenai orang kafir kau nak jemput buka puasa sama-sama? Besok dia. Jadi kalau kita cakap tak boleh, ini masjid orang kafir tak apa, tak apalah, you pergi bersih, banyak lagi rumah ni. Ada ribuan rumah lagi. Ini bagi orang Islam aja. Cakap dia gitu. Nanti jangan kita panggil dia, besok dia panggil kita, salah siapa? Salah siapa? Babe, kau pergi naik atas bersihkan berhala tu gini, foto ni, Allah. Dah masuk mula-mula ingat lantai je. Lepas tu berhala tu foto lah dia. Macam mana? Siapa yang nak? Takkan nak tolak? Alang-alang lah dah masuk ini. Alang-alang lah dia punya Tuhan-Tuhan ni semua, yang foto ni semua, tolonglah. Saya tak boleh gambarkan macam itu, tuan-tuan. Dan mana nak tolak? Dia punya Sami pun datang ni suni ni anu orang Islam ni. Allah. Inilah kita cakap tak ada stand. Kita tak ada pendirian. Padahal Allah SWT utus Rasul jelas sangat kepada kita. Benda yang jelas sekali, tak boleh lah. Nak sedapkan hati siapa? Awak ingat dulu bila banjir di India tu, orang Islam tolong basuhkan dia punya kuil. Apa terjadi pada orang Islam sekarang ni? Apa yang terjadi sekarang ni lepas banjir? Dibunuh semua, tuan-tuan. Diseksa, dia apa sekarang, sampai sekarang. Dulu macam ingat apa? Sama aja. Dia Ambon dulu. Orang Islam yang bina masjid dia, yang bina gereja dia, tuan-tuan. Ambon, sebelum perang Ambon. Apa terjadi bila perang Ambon? Jadi apa kesan dia? Buat penjegi, apa ingat merapatkan awak? Tak ada. Tak rapatkan apa-apa. Terjadi perang dia habis. Di Bosnia. Sama aja benda-benda ni. Jangan kita ingat kita dah sampai tolong mereka dalam agama, kita dah betul-betul. Orang kita cakap, tengok dalam bab agama pun kita boleh bersatu, boleh ni. Jangan macam betul je. Bila terjadi sesuatu baru dia apa kau punya pertolongan semua, dia tak ambil kira lagi. Jadi peringatan kepada kita, wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan, Allah kata di sini, siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam syurga, ke dalam syurga, mengalir di sekitarnya beberapa sungai, abadan, selama-lama, kekallah mereka selama-lama. Pada ahsanallahu lahu rizqa, sungguh Allah Subhanahu wa taala dengan demikian telah memuliakan kepada mereka sebaik-baik pemberian. Jadi kita tengok, tuan-tuan, siapa yang Allah masukkan ke dalam syurga? Wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, dan wa ya'mal salihan, beramal soleh. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Jangan iman aja, tak amal soleh, masuk syurga, tak ada. Iman aja tanpa amal soleh, dia akan masuk neraka. Kekal tak kekal kita tak tahulah. Kalau dia ada tauhid, dia tak kekal lah, tapi dia tak akan masuk syurga. Dia masuk syurga itu, starting dia mesti masuk neraka. Kita nak tak? Okey tak? Kalau kita tanya okey tak? Masuk. Tak banyak, tak lama dalam apa ni, berapa juta tahun aja kita. Siapa nak? Satu hari dalam penjara pun tak nak. Satu hari dalam longkap pun tak nak. Ini lagi juta tahun.
Dan orang Islam sekarang syaitan dah boleh pusing dalam, tak apalah sekejap je kita masuk neraka, tak apalah juga awak bila sampai sana awak tengok sekejap je, aku ingat sekejap aja, tak habis-habis kita dalam neraka. Macam tak habis-habis ni. Kata Nabi SAW, dia keluar dari orang dalam neraka tu, dalam keadaan dah hangus, tuan-tuan. Dah hangus badan dia, macam rentung macam itulah. Habis badan dia, baru dicuci. Dalam ingat main-main ke apa, neraka ni. Dia punya lama dia dalam neraka dengan dia punya siksaan dengan itu. Tapi syaitan still syaitan yang pandai dia. Itu kita sejuk sikit lah. Macam mana dia boleh rupakan orang ni sampai tak takut kepada neraka. Apa sekejap aja kita dah neraka, ayolah kita akan masuk syurga apa? Apa dia? Kita akan masuk syurga. Itu Allah beramal lah. Allah awak separuh je, iman dah ada, cantik je dah ada iman, amal soleh je, beramal sikit. Itu amal soleh apa pun kalau kita cakap, mesti solat aja. Solat 5 waktu je awak jaga. Solat pun bukan 8 to 5 kena solat. Ada orang solat 8 hingga 5. Ada solat 5 minit je. Lepas tu nak pergi mana, nak main bola ke, nak main apa ke, pergi lah. Lepas tu solat lagi. Allahu Akbar. Amal soleh yang ringan, solat saja pun dia tinggalkan, apalagi yang lain. Yang paling penting sekali yang kita cakap, amal soleh yang paling penting sekali solat, kalau dia tinggalkan, jangan cakaplah amal soleh yang lain. Yang paling penting orang tinggalkan. Jadi macam budak, yang paling penting sekali, sabtu yang paling penting dia tak belajar. Dia cakap budak ni pandai ke tak pandai ni. Ini sabtu yang paling penting. Sebab dia tak ada penting dia pergi belajar habis-habis. Apa? Contohlah melukis pula. Dia habis melukis. Yang pada exam lah, lukisan matematik apa, English pun tak belajar. Lukisan. Ada exam. Belajar apa tu? Lukisan. Dari awal tahun sampai akhir tahun lukisan saja. Dia kata tak pandai betul budak ni. Awak tahu, amalan yang paling penting sekali, yang paling itu adalah solat. Awak tak buat, awak sibuk dengan benda-benda yang lain semua, seolah-olah besar. Aku nak cari rezeki, aku nak cari ini. Solat ni tak penting sangat. Rezeki yang paling penting sekali. Lagi banyak apa ni, rezeki awak dah ditulis. Allah Akbar, itu yang dia risaukan. Benda yang Allah SWT dah tulis bagi dia. Kemudian akhir sekali, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah yang mencipta 7 betala langit dan dia mencipta bumi seperti itu, iaitu 7 lapisan juga. Bumi pun 7 lapisan, langit pun 7 lapisan. Sebab itu kata Rasulullah SAW, barang siapa ambil sejengkal saja tanah orang, maka Allah akan bukan umpan, tekankan dia, benamkan dia ke dalam bumi yang ke-7, sampai bumi ke-7 Allah akan benamkan. Sejengkal dia, bukan banyak dia ambil harta orang tu, bukan dia ambil satu lot ke apa. Dia sejengkal. Ini jaga-jaga tuan-tuan semua ada harta pusaka tu, ambil harta orang, jangan jaga seekar ke apa, sejengkal aja kena benamkan. Kena seksa nanti di dalam kubur baru tahu. Dunia ni banyak, besar aku punya tanah, tengok luas ni, berapa lot ni aku punya. Masuk kubur je kena benamkan sampai ke 7 lapisan. Itu siksaan di dunia, siksaan di kubur. Allah akan benamkan dia dalam, tak akan naiklah ke langit, dibenam. Jaga ambil tanah-tanah orang ni semua. Kadang kita tengok kes-kes, ya Allah, sedih sangat. Tak settle tanah tu. Tak settle, dah ambil, dah turun-temurun. Betul tak? Turun-temurun. Tanah haramnya awak dah ambil orang punya, berapa ekar, adik-beradik siapa, walaupun adik-beradik, still hak orang tetap hak orang. Jadi di dunia boleh lepas lah. Di dunia cantik je lah, banyak tanah, banyak ini. Di akhirat terbenam nanti. Itu kata ulama, mislahun itu 7 petala bumi. Tadi pun 7 petala langit, 7 petala bumi bersama. Kata nazalul amru bainahun.
Kemudian terus menerus turun perintah Allah Subhanahu Wa Taala di antara langit dengan bumi ini. Allah Subhanahu Wa Taala perintah-perintah Allah daripada arash turun ke bumi, terus menerus di antara langit dan bumi. Berlaku yang demikian. Perintah Allah ada dua, tuan-tuan. Hukum Allah ada dua. Perintah samalah dengan hukum. Satu hukum syar'i dan satu hukum qadari. Qadari itu macam kita panggil hukum alam. Hukum alam itu sentiasa turun je. Bila nak hujan, bila tempat ni kemarau, tempat semua sentiasa turun saja. Sama juga yang turun adalah hukum syar'i juga turun juga. Bagaimana nak mentadbir bumi ni dengan hukum syar'i. Allah Subhanahu Wa Taala melakukan demikian lita'lamu, supaya kamu mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Jadi Allah mencipta langit dan bumi ni, tuan-tuan. Langit dengan bumi, dan Allah mentadbir langit dan bumi dengan hukum dia, dengan perintah dia, supaya kita, untuk apa? Supaya kita, dia kata, supaya kita mengetahui dita'lamun, kita ada ilmu, kita benar-benar mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa atas setiap sesuatu. Itu yang kita baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahu hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap pagi kita baca 10 kali, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Kalau seseorang itu akidah dia yakin Allah SWT berkuasa atas setiap sesuatu, ada problem tak agaknya? Ada lah. Apa saja masalah dia yakin Allah SWT berkuasa atas setiap sesuatu. Itu nak dapat tahap makrifah tu kan, keyakinan tu. Itu kadang kita lag lah, kita kurang lah dalam bab itu. Yakin betul-betul Allah SWT berkuasa atas setiap sesuatu. Kita merasa tenang lah orang ni. Dia kata ini semua kuasa Allah SWT. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan Allah SWT tetap meliputi ilmu dia atas setiap sesuatu. Jadi kuasa dia atas segala sesuatu. Sekarang ilmu dia meliputi segala sesuatu, supaya mereka ketahui dengan melihat kepada penciptaan alam ini, supaya mereka mengetahui tentang ilmu Allah SWT. Kita kenal. Jadi di sini ada galakan, kata ulama, supaya kita mengenali Allah SWT daripada sifat-sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT, sampai masuk dalam diri kita, supaya kita yakin, supaya kita tahu kuasa Allah SWT dan ilmu Allah SWT. Kalau orang ni dia ada makrifah lah, sebab itu awaluddin makrifatullah, awal agama makrifah Allah. Kalau kita ada makrifah yang ini je, yang Allah Maha berkuasa dan Allah Maha mengetahui, Allah Akbar. Tak tahulah orang ni kalau dia makrifah dia kuat dalam sangat tentang Allah SWT, maka pribadi dia lah, dari akhlak dia atau perangai dia, sifat dia berubah langsung. Kalau dia tahu Allah SWT Maha mengetahui kita atas segala sesuatu, cakap dia, pendengaran dia, penglihatan dia, hatta apa dalam fikiran dia pun, dia merasa malu terhadap Allah SWT. Takut dia tahu Allah SWT tahu tentang ilmu Allah SWT meliputi akan segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.